师给我们发语开示。首先，请大家虔诚鼓掌。我们一心敬礼，中国中根本传承上师，圣尊莲生活佛。一心敬礼，真佛中历代传承祖师。一心敬礼，今天法会主尊。南无瑶池金母普陀金刚。一心敬礼，坛城三宝。一心敬礼，真佛海会十方三世诸佛菩萨金刚护法空行诸天。我们四莲峰教授师。各位师兄师姐，各位贵宾，大家午安，大家好。没想到我会来参加圆达堂的30周年堂庆。Ya, tidak menyangka saya bisa berkesempatan hadir di perayaan 30 tahun dari Wihara Baca Bumi Melalangkan. 2001年那个时候我什么都不是，只是一个堂主。那么受到三山讲师的邀请，第一次来到圆达堂。Tahun 2001, saya sebagai seorang ketua wihara dan mendapatkan undangan dari Sansan Jangse untuk datang ke Wihara Baca Bumi Melalangkan. 没想到这样过了24年，2001年到现在2025，刚好是24年的时间。 Dan dari selama waktu tersebut dari tahun 2001 sampai 2025 telah berlalu 24 tahun. 来到这里，没想到我们所有的师兄师姐都没有老，只有我自己老了。Setelah tiba di sini, ternyata saya melihat para umat-umat di sini ternyata tidak mengalami penuaan, yang tua hanya saya sendiri. 这24年里，可以讲说，经过了很多的考验，那么也一边还在学习，所以呢，可以讲说24年来，我过得很丰富。Ya, dalam 24 tahun ini telah mengalami berbagai ujian dan bisa dibilang ya ini juga merupakan suatu pelajaran dan saya sendiri merasa 24 tahun ini dilewati dengan sangat luar biasa. 没想到这么快圆达堂已经30周年。那去年呢，金吉雷藏寺也过了40周年。 Pulau Warman telah berusia 30 tahun dan tahun lalu Golden Temple Cincin Jangse telah berusia 40 tahun. 那么经过昨天晚上
的宴会，看到你们大家的表演以及这种热闹的场面，还有你们的精心规划，我们的40周年的堂庆的输你们很多。Setelah melihat penampilan dari para umat dan perencanaan dari yang matang dari para pengurus, saya merasa perayaan 40 tahun saya kalah jauh dengan kalian. 所以呢，昨天我非常的感动。那么同时呢，也让我学到了以后在办周年庆的时候，50周年千年大砍刀对对，50周年还要10年那个还有10年，那个时候我是75岁了75岁不知道老成怎么样欢迎那个时候我们到台湾来，给我们指点一下Dari sini saya belajar banyak hal, dan pada perayaan 50 tahun nanti saya sendiri sudah berusia 75 tahun dan saya nggak tahu saya tuanya sudah sampai sebuah apa, dan saya mengundang kalian hadir di Taiwan untuk memberi petunjuk dan komentar. 所以呢开堂度众生做法务真的是非常辛苦不容易的，而且呢可以这样子1年经过1年，10年再经过10年，相信我们也达成还有很长的10年再10年。 Dan kebanyakan dharma ketika kehilangan pesan dan ya banyak kegiatan dharma, saya yakin Wihara Wajah Bumi Mulawarman dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sama. 这一次有来接受灵疗加持的请举手。 Pada kali ini yang hadir menerima pengobatan spiritual, silakan angkat tangan. Yang hadir menerima pengobatan spiritual, silakan angkat tangan. Yang pernah hadir, ya silakan angkat tangan. Siapa yang pernah hadir menerima pengobatan spiritual dari umat yang pernah hadir menerima pengobatan spiritual, silakan angkat tangan. 请放下来吧。我相信。 我相信在研达堂，你们是第一次看到用这样的方式在做灵疗，在做加持治病，这个是所谓的灵疗医学。金母从基础的教导，可以讲说我学了40年。 Dan saya yakin ini adalah pertama kali kalian melihat pengobatan spiritual atau blessing dengan cara seperti ini. Dan ini adalah pengobatan spiritual yang saya pelajari dari Mahadewi Yangse dari dasar. Saya pelajari selama 40 tahun. 在台湾，在近期大部分没有这种语言的障碍，所以呢，我只要一个助手就可以做这个灵疗问事处理治病的工作。但是呢，来到这里有很多你们不懂的语言又不通的，所以呢，才需要我们这个联通教授师傅翻译及帮忙。 Ya, di Taiwan dalam melakukan pengobatan spiritual karena tidak ada hambatan bahasa, saya hanya perlu seorang asisten untuk melakukan pengobatan dan yang membantu saya dalam melakukan pengobatan tersebut. Namun di sini karena ada keterbatasan bahasa, saya membutuhkan
修行啊，修的就是气脉，只要气脉畅通，我们人精神就会饱满，身体的这一种抵抗力就会强盛。第一，身体会比较健康；第二，我们休息就不会腰酸背痛，精神就可以集中，那么就会慢慢学会禅定。Sebenarnya hal terpenting yang bersadana adalah kita mempertahankan nadi dan prana bisa berjalan lancar. Asalkan nadi dan prana berjalan lancar, maka konsentrasi bisa tercapai. Kita kesehatan kita pun akan prima, kita akan konsentrasi dan kita akan bisa memasuki samadhi. 想请问一下，在场有没有完全可以听懂华语？有没有？有请举手来。只有1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个。好，完全可以听懂华语，那就知道我在讲什么。因为这个讲气脉的问题是说深很深，说不深也不深，只是你能不能够体会而已。Ya, jadi dalam pembahasan nadi dan prana ini adalah pembahasan yang sangat dalam, namun dibilang dalam juga tidak, asalkan Anda bisa memahami. 我们人其实呢，修行很简单，没有那么复杂，是我们把它弄复杂了。因为人有烦恼，我第一天就讲了，最怕的就是被烦恼绑住，那你修什么都不好，日子也觉得过得很辛苦，在修行上你也入不了上面地。 Dalam melakukan sadhana sebenarnya tidak susah. Yang menghalangi kita adalah beban pikiran. Karena adanya beban pikiran yang menghalangi kita, membuat kita tidak bisa bersamadi. 所以说，气是人很重要的一个元素。天地人都是由气而生。 所以我们来做人，我们要懂得呼吸法。Prana adalah sesuatu yang sangat penting. Langit, bumi, dan manusia semuanya membutuhkan yang namanya udara atau prana. Jadi kita harus mengenal bagaimana cara mengatur pernafasan kita. 所以说，佛也讲说。 人的生命在呼吸间，你一气吸不来就没了。所以人活在这个世间，要懂得学习呼吸，让你的气细慢长。Manusia hidup di dunia ini harus tahu bagaimana cara bernafas. Kalau nafas kita menghembuskan nafas tidak kembali lagi, maka kehidupan kita pun berakhir. Maka kita harus tahu cara bernafas, yaitu kita bernafas dengan halus, pelan, dan panjang. 就问大家，华文看得懂的请举手。 Yang bisa membaca tulis aksara Mandarin, silakan angkat tangan. Siapa? 看得懂华文。 Yang bisa membaca tulisan Mandarin, silakan angkat tangan. Yang bisa membaca tulisan Mandarin, silakan angkat tangan. 好，没关系。我要讲的是，我请看得懂华文、听得懂华文的师兄师姐，你们再认真一点。 把师尊所讲的内法看清楚一点，
体悟正确一点，然后把你们的体悟用你们的方法跟语言讲给其他不懂华文的人听。 Yang ingin saya sampaikan adalah bagi kalian yang bisa mengerti bahasa Mandarin, yang bisa membaca bahasa Mandarin, bacalah karya tulis Mahaguru yang membahas tentang sadhana internal. Kalian pahami, pelajari, dan apa yang kalian pahami sampaikan kepada mereka yang tidak mengerti dengan bahasa kalian agar teman-teman kalian bisa mengerti. 这也是什么？这也是度众生，也是弘法，所以这也是菩提事业啊，并不是一定要像我们理光头才是弘法，因为你懂得一个口诀，然后讲给不懂的人听，这就是在弘法。 Anda memahami dharma yang dibawakan oleh Mahaguru dan membagikan kepada orang lain, itu juga termasuk membawakan dharma. Jadi tidak mesti seperti kami yang memakai jubah baru termasuk membawakan dharma. 所以刚刚我讲的话是有玄机。我说来看到大家都没有老，只有我一个人老。 Ya, tadi yang saya katakan sebenarnya ada maksud di dalamnya. Saya melihat Anda semua tidak mengalami penuaan, hanya saya sendiri yang mengalami penuaan. 我讲的老是颠倒讲。 Yang saya maksud tua itu adalah kebalikannya. 24年，在这24年里面，我努力的修法，努力的学习，努力的修内法，努力的学母娘的灵疗医学，所以24年加上前面的13年总共是40年总共是40年，所以从来莲大堂2001年到现在是24年，所以我用了40年的时间改造自己，提升自己，训练自己。 Dalam kurun waktu 40 tahun ini, saya mempelajari menekuni sadhana, menekuni sadhana internal, mempelajari pemobatan spiritual dari Mahadewi Yaozi. Dengan metode ini, saya memperbaiki diri sendiri, mengubah diri sendiri. 所以我说我老了，我经历的太多了，我下了这个苦功，在修行上用了很多时间，所以呢，我了解这边的语言文化的不同，所以说要学习密法，也要学习一点中华文化跟这一个华文的文学。 Dan yang saya maksud bahwa itu adalah saya menghabiskan banyak waktu, banyak konsentrasi dalam mempelajari Buddha Dharma untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi untuk mempelajari sadhana tantra, Anda harus juga mempelajari bahasa, mempelajari budaya dari Mandarin Chinese. 因为密教需要学习很多的佛法法教，还有二观密法的这一种口诀心要，这需要懂需要懂这个华文的这一种文学的那一种深入，才有办法理解，不然很难理解，因为再怎么翻译过来，通通是有落差的。 Dalam mempelajari sadhana, apalagi sadhana internal dalam tantra, perlu mempelajari budaya bahasa Mandarin. Karena melalui penerjemahan dari bahasa Mandarin ke bahasa
信这个华文。那我希望在未来青年班的呢，多用一点时间，多学一点华文，将来弘扬佛法就靠你们。Karena Indonesia sudah tidak membatasi mempelajari bahasa Mandarin. Nah, di sini saya melihat banyak sekali muda-mudi. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu untuk mendalami bahasa Mandarin. Dan kemudian pembabaran Buddha Dharma di kemudian hari tergantung pada kalian semua. 我们学佛修密法，纵然说不一定要修这个二观的内法，气脉明觉，也不一定要这样子修，但是也一定要怎么样子学习智慧，学习佛法的这一种心要把我们的这一个智慧打开。 Dalam mempelajari sadhana tantra juga belum tentu harus mempelajari sadhana internal yang mencakup prana, nadi prana dan rindu. Yang terpenting adalah kita memiliki prasna atau kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan dari Buddha Dharma kita bisa membantu sesama. 我们人本身就有很多执着、很多烦恼、很多习性。那么我们你不学习佛法的心要口诀跟佛法的智慧，你没有办法打开没有办法打开你的思想没有办法去除掉你的烦恼。 Dalam kehidupan kita banyak sekali kemelekatan, beban pikiran dan sebagainya. Tanpa kebijaksanaan dari Buddha Dharma, Anda tidak akan bisa terlepas dari namanya yang biasa beban pikiran dan sebagainya. 所以呢，我才有一个想法，就是能看得懂华文、听得懂华文的人，请你们再努力一点，把师尊最好把师尊的书能够看懂，把师尊的开示能够听得懂，然后再以你们的方式、你们的语言去讲给听不懂的人听，帮助他能够了解佛法。 Jadi saya sendiri sekarang memikirkan ada satu metode, yaitu bagi Anda yang memahami bisa bahasa Mandarin, bisa memahami bahasa Mandarin, lebih cukup membaca, mempelajari karya tulis Mahaguru, mendengarkan ceramah dharma Mahaguru, dan menyampaikan kepada mereka yang tidak mengerti bahasa Mandarin dengan gaya bahasa Anda, agar mereka juga bisa membantu orang lain memahami Buddha Dharma. 所以呢，在这里呢，我要请我们的堂主顺安助教，还有我们的珊珊讲师，你们可以再认真一点，再认真一点，因为你们是莲达堂的灵魂人物然后你们再深入研究佛法，再深入研究真佛密法，然后好好的、慢慢的讲给其他的同仁，这样子大家都能提升不然都是变成信徒了。 Ya, saya berharap kepada Ketua Wihara Syun Acuciao dan Sansan Changse, semoga bisa lebih giat, lebih tekun dalam mempelajari bahasa Mandarin, dan semua karena Syun Acuciao dan Sansan Changse adalah spirit dari Wihara Wajabumi Mulawarman, semoga bisa mempelajari Buddha Dharma dan membawakan Buddha Dharma agar umat-umat di sini tidak hanya menjadi umat saja, namun bisa meningkatkan spiritualitasnya. 所以说，30年，还有40年、50年，这样有一个规划有一个规划，不是这样子热闹过就好因为大家都要成长，要进步，然后要栽培下一代，让他们呢
多读一点书，多用功一下，辛苦一点，学一些华文啊，然后呢，才有办法好好的弘扬下去，并不是只要叫人皈依就好，那个是最初步的。Ya. Jadi waktu yang berlalu itu bukan hanya kita gunakan untuk dalam keramaian kebersamaan saja, namun kita juga harus memiliki perencanaan ke depan. Kita harus mempelajari Buddha Dharma, membawakannya kepada orang lain, tidak hanya menuntut umat untuk bersama saja. Itu adalah bagian yang paling dasar. Kita harus membantu umat berhasil dalam mempelajari Buddha Dharma. 有好多这个老菩萨24年前我们就认识，然后一直到现在。那最可惜的是，24年下来，我听说我说什么你们都听不懂，那怎么办呢？学佛学了24年、30年，那么听不懂这一个说法，听不懂佛法，那将来怎么修下去？这关系到我们将来的成就，所以这个一定要先把它弄通，才不会一直变成一种信，只是一种信徒而已。 Ya, dalam kurun waktu 24 tahun yang berlalu ini, saya melihat banyak senior-senior yang telah mengenal saya. Namun selama kurun waktu 24 tahun ini berlalu sampai sekarang, para senior ini masih tidak memahami apa yang saya katakan dan dharma yang saya katakan. Dan saya merasa tidak ada kemajuan. Saya berharap masing-masing bisa meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Buddha Dharma, dan yang terpenting adalah bisa mendobrak keterbatasan dari bahasa. 这一次来有了师兄师姐来接受灵疗，其实它有很重要的一个道理在里面不只是帮大家治病。 重点是调理你的气脉，让你有很好的感受之后，你知道哇，这个才是重点在这里重点在这里。气脉顺了，人精神好了，心情好了，那其实就是一种禅定真相。 Dalam beberapa hari ini saya melakukan pengobatan spiritual. Sebenarnya yang terpenting adalah saya melancarkan aliran nadi dan prana. Karena dengan nadi dan prana yang lancar, maka konsentrasi akan datang. Dan dengan demikian baru bisa umat baru bisa menggunakan konsentrasi yang dimiliki untuk menekuni sadhana dan bermeditasi. 所以呢，那个祖师爷圆华生大师呢，他说。 一切功德在平气，那平气就是修气脉明点所以说密教的行者就是你只要气脉畅通，你保持一个愉快的心情，精神旺盛，那么头脑很清楚，身体很轻松，这个就是一种境界。 Sebagai seorang sadhaka, seperti yang dikatakan oleh para guru silsilah masa bawah, segala pahala berasal dari pernafasan dan rasa. Dengan nadi dan prana yang begitu lancar, kita bisa mempertahankan untuk mempelajari Buddha Dharma. 所以这个世界。 就是这样因因果果什么都是自作还自受。坦白讲，你可以不用那么多的烦恼，为什么？这些烦恼可以绑住你，也是因为我们去造出来的。
kita tidak perlu melekat kepada begitu banyak beban pikiran. Banyak beban pikiran yang timbul sebenarnya berasal dari kita sendiri yang menciptakannya. 你为什么你老公对你不好？谁叫你要嫁我？为什么你老婆对你不好？谁让你要娶老婆？为什么儿子不听你的话？谁叫你生儿子？一切都是自己造的，都是自己去惹出来的，然后你绑住，而且你舍不开。 Contohnya seperti, kenapa Anda merasa, kenapa suami saya tidak baik kepada saya? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Anda harus menikah, memiliki suami? Kemudian, kenapa istri saya tidak baik kepada saya? Mengapa saya harus memiliki istri? Dan kenapa anak saya bandel? Kenapa saya harus memiliki anak? Jadi semua itu, semua beban pikiran ya dari kita sendiri yang menciptakannya, dan kita terjadi melekatkan pada itu semua dan kita tidak bisa melepaskannya. 讲这个当然是笑话了。 Ya, ini hanya sebuah lelucon ya. 所以呢，我们并不是说要不管它，而是在你修法的时候，你要学习把它放下，这才是功夫啊，并不是你完全不管，这样子便没有责任也不对啊。所以说，既然做了，既然遇到了，既然变成烦恼，没关系，修法的时候把它放下，我们专心的好好的修。 Karena semuanya telah terjadi, maka yang terpenting adalah bukan kita tidak mengurusinya sama sekali, tapi yang penting adalah saat kita bersadar, maka semua beban pikiran kita lepaskan, kita tinggalkan. Jadi bukan kita melepaskan tanggung jawab kita, ini adalah yang paling penting. 所以说，你能够做到这个样子的话，你才有办法修内法，修细漫长呼吸法，才会有成就。 Dengan demikian, Anda baru bisa menekuni sadhana utama, menekuni sadhana nadi, prana, dan rindu, bisa melakukan pernafasan dengan halus, pelan, dan panjang. 啊，有来问过释迦持过的人，你回想一下，当我把你加持了，然后把你中脉拉直以后，那一种快乐，那一种。 舒服，那个时候你想一想，那个时候你有烦恼吗？那个时候你是最轻松的。 Jadi bagi Anda yang telah pernah datang menerima pengobatan spiritual, maka Anda boleh coba memenuhikannya dan coba meluruskan nanti tenang Anda kalau bisa. Nanti Anda bisa tembus maka. 我问大家，我问大家，你还记得啊？这一两天来接受加持，当我把你的中脉拉开的时候，你说很爽。 那个时候你还记得吗？记得的请举手。 Bagi Anda yang melakukan pengobatan spiritual, kemudian saat dibuka nadi tenangnya, ditembuskan nadi tenangnya, bagi Anda yang merasakan, wah lega rasanya. Bagi Anda yang masih mengingat rasa lega itu, silakan angkat tangan. 哇，对，这样。 就我两个，我再跟大家讲，这一个要记住，不要回去就什么把它忘光光。你只要真实有这样的觉受，你可以记住，你可以不忘。 Dan Anda harus ingat perasaan lega ini, asalkan Anda bisa mengingat perasaan lega ini dan tidak melupakannya.
这就是修气脉明点通脉了以后的那一种接受。Ini adalah keberhasilan dari pelatihan nadi prana dan pintu. Bila nadi prana dan pintu telah mengalir dengan lancar, itulah pencapaian yang akan dicapai nanti. Akan merasakan lega seperti ini. 让大家呢有这一个经验以后，你会清醒过来。我为什么要这么执着？我为什么要抱着烦恼不放？你要利用有这么好接受的时间，好好用功。Semoga Anda semua bisa sadar, tidak melekat pada beban pikiran, dan mengingat hasil dari kelegaan yang tadi menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk bersadar. 所以说，这一套功夫我学了40年，然后还有其他的辅助的治病的方式，总体上来讲，就是补足你的能量，然后呢，拉开你的中脉，让你的这个气能上来，不然你一般人都会挤在胸口。Dan selama 40 tahun saya mempelajari sadhana untuk melancarkan nadi dan bisa memenuhi energi dan menaikkan prana yang berada umumnya, menaikkan prana menembus nadi tengah. Umumnya para umat itu prana ada tertahan di bagian dada. 我们修行人最怕的就是烦恼绑住，然后气脉阻塞。第一会生病，第二会忧郁，第三一生病一忧郁，你就烦恼把你绑住了，你就跳不出来了。这样怎么修行？你会有一种好像求不得的那一种不安，怎么样求都求不来。没有感应，求身体健康也求不到，求财当然也求不到，因为你整个这也算是一种业障，被业障把你绑。Bagi seorang sadaka, bila Anda mengalami sakit dan mengalami gangguan pikiran, maka itu akan menjadi suatu gangguan bagi diri Anda sendiri. Karena Anda akan merasa, bagaimana saya bisa menekuni sadhana? Karena sakit dan ada yang berubah pikiran, ya tentu saja tidak bisa menekuni sadhana. Dan Anda akan merasa berdoa untuk memperoleh kesehatan itu pun tidak bisa tercapai. 所以重点就是，只有你可以给你自己什么，别人没有办法给你什么，更没有办法给我们导航，给我们成就，只有自己才可以给自己。 Jadi Anda sendirilah yang bisa memberi keberhasilan bagi Anda sendiri, karena Anda yang melakukannya. 那么我刚刚讲的这一段内容，大家能够体会吗？听得懂吗？ Apakah Anda semua bisa memahaminya? 所以说，我们大家都要精进，把佛法的心要口诀领悟清楚，打开你的这一个知识，让你的智慧增长，你的心就会开，然后再进一步修气脉明点、气脉长呼吸，这样子来，你的气脉就容易通，因为你没有无明烦恼把它盖住。
Jadi saya berharap Anda semua bisa tekun menekuni sadhana, terbebas dari beban pikiran. Karena dari beban pikiran, dari keberhasilan dalam sadhana, Anda akan memperoleh kebijaksanaan. Karena dengan keberhasilan dari bersadhana memperoleh kebijaksanaan, maka tidak ada yang namanya beban pikiran atau ketidaktahuan yang membelenggu diri kita. 一项呢，为大家做骨头金刚的四足灌顶。那么前2次重修，那么都有帮大家用针筒打针打甘露。那今天呢，我就不用针筒帮大家做甘露的加持。那么我等一下做骨头金刚的这一个四足灌顶的同时，也给你们做甘露加持。这样非常好。 Jadi hari ini akan memberikan abhiseka dari wajah Bhakya. Nah, sebelumnya saya melakukan adhisthana dengan memberi pemberkatan dengan jam setik. Namun hari ini saya saat abhiseka pemberkatannya akan digabungkan. Saat abhiseka Anda akan menerima pemberkatan yang dari pemberkatan jam amarta itu dan abhiseka pemberkatan dari wajah Bhakya. 所以大家一起努力一起用功。那么希望我下一次来的时候，大家可以有一个好的成绩一个好的体会，然后能够修出法位来。 Saya berharap Anda semua bisa lebih tekun, lebih rajin. Semoga pada kunjungan saya berikutnya Anda semua telah mengalami kemajuan dalam sadhana. Sudah ada pemahaman dalam budaya. 所以这一段时间24年来，虽然我有来了好几次，但是呢，我就是在找时机，让时机成熟以后，我才有办法跟大家讲比较深的这一个内容。 Dalam beberapa kali kunjungan saya ke sini, sebenarnya saya sedang mencari waktu yang tepat, mencari bila waktunya sudah tepat dan buah bidangnya sudah karmanya sudah matang, maka saya akan membicarakan sadhana internal yang lebih dalam. 所以刚刚问大家还记得我加持过后的那一种感觉？这个就是提醒你，你不止这样，你还有更好的人生，你还有更好的、更美好的、更美妙的可以去学习的东西。 Jadi tadi saya menanyakan apakah Anda masih mengingat situasi kelegaan yang dialami. Sebenarnya bukan hanya yang ini yang dicapai dalam keberhasilan dalam sadhana internal, namun Anda memperoleh kehidupan yang lebih baik. Masih banyak yang lebih baik yang akan Anda dapatkan. 这一次来，那为大家做了这一个灵疗医学的气脉的这一个加持。那么希望大家能够珍惜这一种感觉，然后好好的去加油、去用功让自己能够提升，这才是重点。当你们有了提升，记得把你的经验说给其他听不懂的人分享给他们。 Jadi yang terpenting adalah kali ini melakukan pengobatan spiritual kepada Anda semua. Semoga dari hasil pengobatan spiritual ini Anda semua dapat memanfaatkan hasil yang dicapai untuk
修法成就，家庭美满，报复。好。